Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin kita boleh menyambung bacaan kita, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Salihin. Pada waktu ini kita sambung pada bab tentang larangan memaksa diri baik dalam perbuatan maupun perkataan. Kita baca ya. Iaitu bab tentang babun nahi anit takallufi wa huwa fi'lu ma la maslahatun fihi bimasyaqqatin. Iaitu bab tentang larangan daripada takalluf. Kita ingat perkataan ini, bab ini berkenaan dengan larangan terhadap takalluf. Takalluf iaitu satu perbuatan yang dikatakan mala maslahatun fihi, yang tidak ada padanya kebaikan. Takalluf kalau kita terjemah bahasa Melayu, kita kata memaksa diri, kita memberatkan diri kita. Kita kata hukum taklif. Allah Ta'ala bagi pada kita hukum taklif, hukum bebanan. Itu hukum 5 itulah kan. Jadi takalluf bermakna kita membebankan diri kita dengan sesuatu yang agama tak suruh pun kita membebankan diri kita dengan itu. Tapi kita sanggup nak membebankan diri kita dengan itu. Bila ditengok balik, wa huwa fi'lun ma la maslahatun fi. Benda yang kita buat itu, perbuatan yang kita buat itu langsung tidak ada kebaikan padanya. Lepas tu pula bimasyaqqatin. Bila kita nak buat benda tu pula kita kena bersusah payah sedangkan tidak ada manfaat. Itu yang disebut tajuk dia oleh Imam An-Nawawi qaddasallahu ruhahu. Jadi dalam himpunan Riyadhus Salihin ini ikhwan, An-Nawawi kata di antara bab yang dia masuk di sini iaitu berkaitan dengan bab membina akhlak yang baik, jauhkan diri daripada takalluf, daripada bebanan, membebankan diri. Bukan bebanan, kita membebankan diri dengan apa yang tak disuruh oleh agama dan di dalamnya tidak ada kebaikan, bahkan kita nak buat benda tu pula kita jadi susah payah. Sama ada dalam agama, dalam ibadat ataupun dalam urusan hidup kita sehari-hari. Al-Imam An-Nawawi memasukkan bab ini di dalam Riyadhus Salihin sebagai latihan kepada jiwa nak jadi jiwa orang saleh. Kita nak jadi jiwa kita orang saleh, kita kena usahakan benda ni supaya kita tak buat. Apa dia nama dia? Takalluf. An-Nawawi memulakan tajuk ini dengan firman Allah Ta'ala. Kata dia, qala Allah Ta'ala, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Firman Allah Ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepadamu atas dakwahku. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang memaksakan diri. Ini daripada surah Sad, surah ke-38 ayat 86. Allah suruh Nabi kata, Nabi itu utusan daripada Allah Jalla wa'ala,
Pertama, Tuhan suruh Nabi kata, ma as'alukum alaihi min ajrin. Bahawa dakwah yang Nabi buat, Nabi kata, aku tidak minta kepada kamu atas dakwah ini ajar, upah, bayaran. Tak perlu bayar aku. Tak perlu bayar pun. Dan tak ada pun satu Nabi dibayar. Tak ada pun. Tetapi antum bayang, kita baca surah Furqan, bagaimana orang-orang kata, macam mana kami nak cakap dengan kau kalau kau seorang Nabi, kau berjalan pergi market. Macam mana orang kata kat Nabi di bumi Taif, kalau kau Nabi ni bercakap dengan hang jadi balak kat kami. Bercakap dengan Nabi, kalau kami tersalah Tuhan akan hukum kami. Buat apa cakap dengan hang? Kalau hang bukan Nabi, tak bercakap dengan hang tu lah lagi baik. Kalau hang Nabi, kami cakap kami tersalah pun kami kena balak. Macam tu punya susah payah dakwah. Tetap Nabi kata, ma as'alukum alaihi min ajrin. Tuhan didik aku jangan ambil upah kepada hampa. Dulu tuan guru kita, Profesor Datuk Dr. Harun Din, rahimahullahu ta'ala, Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dia pesan, di antara pesanan dia kepada para pendakwah, jangan minta bayaran bila kita melakukan dakwah. Satu, dia kata sifat meminta ni tak ada maruah. Dua, dia kata kita minta ke orang ni boleh bagi banyak mana kita, sedangkan kita punya hajat ni besar. Kita berceramah, orang bagi 1,000 tak cukup kita nak hidup. Kita nak lebih, kita nak banyak. Orang bagi kadar-kadar tu, jadi dia kata tak boleh. Jadi dalam dakwah ni kalau kita nak minta, dia kata minta ke Tuhan. Tuhan bagi selalu banyak ke kita, so jangan minta ke orang. Dan sepanjang saya duk ikuti dakwah-dakwah yang dia lakukan, tempat-tempat yang dia pergi tu, semua orang cakap benda yang sama. Dia tak akan ambil sebarang. Tak ambil. Kalau orang bagi ke dia, dia lepas duit kat situ. Sebab dia kata hampa lalu bagi sikit, Tuhan saja boleh bagi banyak kat aku. Dan dia ada jiwa apa? Dia ada jiwa qanaah. Dia rasa puas dengan hidup. Para Nabi dah start dah benda ni. Dah start dah. Kita baca dalam sirah, ditulis sirah, ketika wakil-wakil Quraisy datang kepada Nabi di peringkat awal dakwah, wahai Muhammad, ma turid Muhammad, apanya hang nak dengan dakwah ni? Nampaknya dakwah ni pelan macam bersungguh-sungguh. Apanya hang nak? Kalau kau nak, in turidu malan, kalau kamu nak harta, kami himpun harta bagi ke hang. Stop, jangan buat dah dakwah ni. Kalau hang nak jadi raja atau kuasa, kami angkat hang. Kalau hang nak apa? Hang nak ada satu perempuan yang hang berkenan, kami ambil dia bagi ke hang. Apanya hang nak? Maka tetaplah ikhwan, Allah bagi tahu pada Nabi, qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tak akan minta apa daripada kamu, sikit pun aku tak minta. Pasal itu ikhwan, kejayaan dakwah para Nabi besar adalah kerana Allah bekalkan dalam diri mereka sifat qanaah. Kita tak ada qanaah. Kita tak ada qanaah. Sama ada kita tak ada qanaah ataupun kita tak berusaha untuk mendapatkan qanaah. Lepas tu Allah suruh Nabi kata, wa ma ana minal mutakallifin. Aku bukanlah orang yang mutakallifin, yang suka pergi buat satu benda, suka mengadakan satu benda, lepas tu pergi ambil benda tu letak kepada orang jadi bebanan. Aku bukan jenis tu. Aku bukan daripada mutakallifin, orang yang suka membebankan orang dengan susah-susah ni. Tidak. Tetapi aku hanya membacakan kepada kamu wahyu demi wahyu, membacakan kamu perintah demi perintah daripada Tuhanku.
Ikhwatul iman, a'azakumullah, An-Nawawi memasukkan ayat ini sebagai permulaan untuk menyatakan larangan ini adalah larangan yang keras kerana adanya daripada Al-Quran. So kita tidak boleh jadi orang yang mutakallif. Kita tak boleh takalluf. Apatah lagi mutakallifin, orang yang duk fikir nak bagi susah orang, nak bagi beban ke orang ni macam mana? Buat satu benda, bagi beban ke orang, lepas tu orang tak boleh keluar daripada bebanan itu. Nabi kata pada sahabat, Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu buat haji. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, tiap-tiap tahun kah? Tiap-tiap tahun kah? Apa Nabi jawab? Nabi kata, kalau aku jawab ya, kamu tak boleh buat. Kalau aku kata ya, kamu tak boleh buat, dan dia akan jadi bebanan pada kamu. Tu Nabi kata, binasalah umat apabila dia memberi satu soalan kerana soalan dia itu Tuhan mewajibkan satu perkara, maka itu tanda kepada kebinasaan. Kemudian An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan memasukkan kepada kita hadis yang pertama. Nampaknya seolah-olah dalam bab ini ada perbincangannya pendek saja daripada An-Nawawi. Yang bincang pendek Nawawi, bukan saya. Kata dia, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala nuhina 'anit takallufi, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami dilarang untuk memaksakan diri. Kami dilarang untuk memaksakan diri. Bukan sahaja ikhwan dalam ibadat, dalam hidup, bahkan dalam ilmu tak boleh kita memaksa diri. Benda kita tak tahu, kata wallahu ta'ala alam, jangan kita paksa diri jawab. Benda kita tak tahu dan benda kita tak boleh faham, jangan takalluf. Jangan bebankan otak kita, ya faham. Tak, jangan takalluf. Kita memang tak tahu apa hal dengan bab ni, katalah wallahu a'lam. Jangan paksa diri. Duduk lepas tu katok dia. Pasal nak bagi benda yang otak bergoncang balik kot boleh ingat, itu nama dia takalluf. Tidak boleh takalluf. Tak ingat lah. Benda kita tak ingat, kita kata apa? Wallahu a'lam, saya tak ingat. Kan orang kita suka, alamak, dia pukul. Dia ingat dia pukul je, dia boleh ingat balik dah. Lagi lupa terus. Tak ada. Jangan takalluf. Dan ini penyakit siapa? Ini penyakit alim ulama. Dia bila orang tanya soalan, dia tak mampu nak jawab, dia rasa macam tak kena pakai jubah, pakai serban, orang jawab tak boleh, orang tanya tak boleh jawab, tak boleh. Dia nak paksa juga. Ini ada larangan dalam hadis. Tak dibenarkan takalluf. Beban. Kita kata takalluf, bebanan ini maksudnya ialah ikhwan, kita buat satu benda beban, kita memaksa. Nabi kata Abdullah bin Umar, nuhina, kami dilarang. Ini hadis ni mauquf, tetapi bacaan dia marfu'. Sahabat tak akan kata nuhina, kami dilarang. Sahabat tak akan sebut perkataan larang, melainkan Nabi sebut. Maka dia kata nuhina, kami telah pun dilarang, kita telah pun dilarang anit takalluf, daripada takalluf, daripada buat satu bebanan. Benda tu asal tak ada dalam agama, tapi kita jadikan dia sebagai suatu undang-undang. Akhirnya kita ikat orang dengan itu, sehingga orang jadi terbeban, jadi berat. Macam kita kata nak semayang, nak kena baca usalli, takalluf pada orang, bebanan. So orang yang dah boleh elok-elok Allahu Akbar, kita kata takbir dia tak sempurna sebab tidak start dengan usalli. Lepas tu kerana usalli, kerana kita faham niat itu secara qasad, ta'arud, ta'yin, semua nak kena masuk dalam kandungan takbir daripada Allah sampai bar, kita buat takalluf, kita bagi orang terbeban dengan kandungan tu. Tak, agama tak benar lagu tu. Kita buat undang-undang, lepas sembahyang bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri.
Makmum tak boleh bangkit selagi imam tak bangkit. Kita bagi takalluf pada orang, tak boleh. Yang benarnya apa dia? Yang benarnya kalau dia ada benda dia nak buat, dia bangkit lah. Siapa yang rasa nak duduk, duduklah. Itulah hukum asal. Lepas tu kita kata pula, kita tak mau orang bangkit. Lepas tu kita kata, tu biasanya tak bangkit, duk bangkit cepat lagu ni, semua ni kan tak wirid lah. Kita sudah su'uzan. Kita dah buruk sangka ke dia. Betul ke dia tak begitu? Gen tak mau doa. Lepas tu kita cipta ayat, siapa yang lepas semayang tak mau wirid sat, dia ni macam kerah. Kenapa kaedah-kaedah ini nak kena dicipta? Akhirnya dia menjadi takalluf. Kemudian kita kata ini peradaban makmum dengan imam. Dah, kalau hal dia agama, dia kena rujuk kepada masdar dia, iaitu Quran dan Sunnah. Dia kena rujuk kepada Tuhan yang mendapat wahyu. Siapa dia? Fa'auha ila abdihi ma auha. Wahyu mendekati Muhammad yang dibawa oleh Jibril. Kemudian kami mewahyukan kepada hamba kami apa yang kami nak wahyukan pada dia. Maka balik pada dia sifat salat dia tanpa takalluf. Selagi imam tak pusing badan, makmum tak boleh bergerak. Tidak boleh begitu. Tidak begitu. Bila imam baca doa angkat tangan, makmum tak angkat tangan, maka sembahyang makmum tak sempurna. Bagi orang jadi susah. Lepas tu kita ikat orang dengan majlis angkat nikah yang payah-payah, yang susah-susah. Kita bagi takalluf, bebanan ke orang. Nak angkat nikah lebih seolah-olah macam nak masuk Islam. Yang ni saya nak kata angkat nikah lain, masuk Islam lain. Masuk Islam memang kena mengucap 2 kalimah syahadah. Pasal takkan nak masuk Islam istighfar tu mat. Masuk Islam, awak Islam dah lagi. Okey, selawat. Apa manfaat selawat kat dia? Dia tak Islam lagi. Istighfar, apa manfaat istighfar pada orang tak ada syahadah? Maka benda yang kita kena buat pada orang masuk Islam adalah syahadah. Mudahkan lafaz, tak payah belit-belit. Dia tahu apa dia ucap, fahamkan dia makna. Asyhadu. Tak usah duk kira lah ma'al gunnah ke ikhfa' ke izhar ke, tak payah ambil tahu dah masa itu. Ini lafaz syahadah. Asyhadu. Ini hamas tak cukup ni, tak sah. Jangan duk merepek boleh tak? Jangan merepek. Asyhadu alla ilaha. Kenapa panjang sikit Allah? Supaya dia mudah sebut. Itu saja nama itu kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia pun ikut. Dia ikut, dia kata asyhadu. Dia bagi panjang. Kita kata tak betul ni. Du pi panjang udah berubah makna. Dia tak ada niat ubah, dia pun tak tahu perubahan apa. Jangan takallufkan dia, bebankan dia. Nak kena set hand tangan. Tak ada ini semua. Syahadah masuk Islam. Wa asyhadu anna Muhammadan. Dia dengung tak cukup, dia penat. Dia kata tak sah, ulang balik. Ini semua nama ada hukum takalluf. Maka kalau kata takalluf, Allah suruh Nabi kata dalam Quran, wa ma ana minal mutakallifin. Ajaran para Nabi tidak ada mutakallifin, bebanan. Maka dia nak masuk, dia nak kahwin, bukan main nak bertobat. Ustaz, saya main nak bertobat. Orang kalau jumpa kita kata nak bertobat, tak payah tanya dia buat dosa apa, cukup dia tahu dosa dia. Bila kita suruh dia cerita dosa, itu takalluf. Kita bebankan perasaan dia nak bercerita dosa dia. Sayyidina Umar, bila dia dapat tahu kata seorang daripada tentera dia buat kerja ni, pakcik, besok dia nak perang ni, dalam Syiar Alam An-Nubala, esok dia nak perang, malam ni seorang daripada tentera Umar buat macam mana? Dia buat majlis. Tak apa. Saya maafkan. Saya minta maafkanlah. Bukan suruh pun. Apa tadi? Sayyidina Umar. Tentera dia, seorang pahlawan dia.
Esok nak perang, malam ni di perbatasan lah, dia get ready. Apa dia buat pakcik? Dia kumpul geng-geng tentera ni, dia suruh mereka bercerita tentang dosa yang mereka pernah buat. Cerita siapa pernah buat dosa. Lepas tu nak bagi perasaan tu naik. Lepas tu kita sama-sama mohon ampun pada Allah. Kita kata, ya Allah, janganlah dosa kami lama-lama kami dihukum dengan kami kalah dalam perang. Sayyidina Umar dapat tahu benda tu, apa dia buat? Dia pecat kawan ni. Dia kata, Tuhan tutup aib kawan tu, kau buka. Tuhan tutup, kau paksa dia buka. Sahabat, ente buat apa? Tuhan tutup, kau paksa dia buka, celaka engkau. Pecat dia. Hati orang tu main. Ustaz, saya nak bertobat. Kita faham tak dia kata nak tobat? Faham. Jelaskan syarat tobat. Apa syarat tobat? Apa para ulama sebut? Menyesal, berazam tak mau buat dah. Lepas tu tinggal. Habis. Kalau melibatkan hak-hak orang yang boleh pulang balik, pulanglah. Makan harta orang ke, makan apa, pulang balik. Tak perlu takalluf pun. Maka agama ni tidaklah seperti agama Kristian, jumpa padri dalam bilik kosong-kosong tu. Cerita saya A, B, C, padri pun duk dengar. Padri dengar, padri kata aku pun duk buat kat sebab aku nak cerita. Lepas tu timbang dengan duit. Ini bukan agama macam itu. Agama ini agama apa dia? Tidak memberi takalluf. Tak ada pun syarat taubat. Bahkan yang ada kita baca dalam Riyadhus Salihin, orang main nak cerita, bukan orang cerita kat Nabi. Tuan badan buat zina tu main cerita kat Nabi. Apa Nabi buat? Beralih muka. Pi, aku tak mau dengar. Nabi tidak meletakkan syarat bertaubat itu kau kena menghadap aku, kau dengan Tuhan. Ya subhanallah, agama ni tidak ada takalluf. Kita buat takalluf. Ustaz, saya nak bertaubat. Ni seolah-olah dalam hati ni dia jadi macam ada bulu naik. Dia dah kata dah, ente buat apa? Ni nama dia Pirash. Ente buat apa? Dah Ustaz, saya boleh kan nak cerita? Boleh, kita kalau niat baik bagus. Ustaz pun last sekali cerita jadi apa? Jadi bahan ceramah. Tuan-tuan, ada orang main jumpa saya, laris. Lepas tu pergi ceramah masjid kan, surah, buat CD, makan hasil ceramah royalty dengan duit mengaibkan orang. Apa ini? Maka takalluf tidak ada dalam hal taubat, takalluf tidak ada dalam hal ibadat, takalluf tidak ada dalam hal aqidah, takalluf tidak ada dalam hal muamalat, takalluf tidak ada dalam hal akhlak. Pendek kata, dalam 4 robok. Empat robok tu apa dia? Syariat, muamalat, munakahat, jinayat. 4 robok ni. Syariat, hal berkaitan dengan syariat agama. Muamalat, hal berkaitan dengan pentadbiran agama ni. Munakahat, hal berkaitan dengan perkahwinan dalam agama ni. Dan jinayah, hal berkaitan dengan kanun dalam agama ni. Tidak ada takalluf. Tidak ada, jangan bebankan orang sampai orang tu tak terbuat benda itu. Kalau benda tu ada nas agama pun, kita kena laksanakan seperti mana perintah agama. Bila orang nak main kat nikah, takalluf dia istighfar, selawat, mengucap, tanya rukun iman. Tak ada dalam syarat sah nikah, tak ada benda itu. Dalam syarat sunat nikah pun tak ada. Bahkan dalam perkara makruh masa angkat nikah ada lagi apa dia? Memperlewatkan angkat nikah. Pasal orang ni kan ada satu riwayat yang tak sahih. Dia orang kata, Sayyidina Ali kata, ada berapa? 5 benda yang mesti dibuat cepat-cepat. Bila ada hutang, bayar cepat-cepat. Semayang masa waktu, cepat-cepat. Janazah, cepat-cepat. Lepas tu kahwin. Bila anak perempuan, dia tunjuk tanda nak kahwin, so jangan lengahkan. Kahwinkan dia, jangan bagi masalah ke dia. Dah dia pergi ke kursus kahwin tu sudah cukup.
Kasman dia. Kau inikah yang bermasalah? Yang ni kah yang duk bunyi? Bukan, ni tak kacau. Kau yang ni masalah. Yang ni. Oh yang ni, bukan yang ni. Dia main balik bunyi. Okey. Okey, boleh. Ni kamera punya. Baik. Baik ikhwatul iman. Maka tolaklah takalluf dalam ibadat kah, dalam apakah, tidak perlu ada takalluf. Jangan bebankan orang. Bahkan kerana takalluf ini saya nak kata juga, nanti lawyer akan marah dengan saya. Hari itu lawyer mana tak tahu marah dengan saya pun tak kenal dia. Dia kata pergi nasihat sikit kat ustaz, jangan duduk lantang sangat. Saya masih ada hormat lagi dengan dia, jangan bagi sampai saya tak hormat. Amazing. Ya, dalam hal mahkamah pun demikian, jangan takalluf orang. Orang main nak bercerai, mudahkan urusan cerai. Siapa nak kaunseling? Saya pengalaman pergi ini jumpa orang nak bagi kaunseling hal rumah tangga, pergi nak jumpa, bawa orang pergi nak jumpa. Saya tengok orang nak bagi kaunseling pun Allahu Akbar, saya rasa dia kena kaunseling balik. Ini menyebabkan urusan jadi tidak betul. Tak perlu kita bebankan orang sampai 2-3 tahun kes cerai. Tak perlu. Orang nak membina hidup, maka takalluf itu diangkat. Nuhina an takalluf. Wa an Masruq qala dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqala ya ayyuhan nas man alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Rawahul Bukhari. Dari Masruq, dia berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, wahai manusia, barang siapa mengetahui sesuatu, maka hendaklah dia menyatakan apa yang diketahuinya. Barang siapa yang tidak mengetahui, maka hendaklah dia menyatakan Allah lebih mengetahui. Kerana termasuk ilmu juga bila seseorang menyatakan Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang ia tidak mengetahui. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, kata Abdullah bin Mas'ud, yakni katakanlah, aku tidak minta upah kepadamu atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang memaksa diri. Dalam riwayat Bukhari. Daripada hadis ini ikhwan, kita dapat tahu, kata ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, manusia cakap apa yang kamu tahu. Benda kita tak tahu jangan cakap. Ini dalam disiplin ilmu. Kita tak tahu, kita saya wallahu ta'ala. Kata wallahu ta'ala alam itu Abdullah bin Mas'ud kata itu daripada ilmu. Kita kata benda kita tak tahu, Allahu a'lam. Bila kita kata Allahu a'lam, itu pertama kita beriman dengan sifat ilmu Tuhan. Yang kedua, kita mengakui kita tak ada ilmu. Maka itu menunjukkan kita beriman pada Allah dan kita ada prinsip ilmu. Benda kita tak tahu, kita duk redah juga. Kita pergi juga. Ikhwan, dia kata, tuan-tuan, memanglah Nabi tak buat tuan-tuan, tapi mana ada larangan pula dari Nabi. Alamak, dia yang cakap kita yang makan ubat darah tinggi. Kenapa nak takalluf diri? Tak tahukah sifat Muhammad
sifat Rasul, pekerjaan Rasul. Kenapa? Why Allah send He messenger to us? Nak cuti 2 minggu? Boleh tu Mat? Kita seolah-olah kita jawab macam kita tak kenal langsung Nabi Muhammad. Itulah ada seseorang berkata pada saya, dia kata ke saya, awak dia tu yang duk kata ajak sunnah tu, dia baca kitab Syafi'i habis ke? Dia kata ke saya lah, awak dia pandai atau orang mana? Saat lagi suruh cakap Arab tak reti kot. Dia kata. Saya kata betul lah, saya tak reti Arab, saya mamak. Bukan kata Arab, Tamil pun saya tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya saya kata, ada suatu kitab, saya tidak pasti siapa tulis kitab ni, mungkin orang yang cakap tu pastilah. Nama kitab ni Ar-Risalah. Saya pun tidak tahu pakcik siapa yang menulis Ar-Risalah. Pasal saya pun jenis pakai helmet serbu lagu tu je. Mungkin siapa-siapa tahu di sini? Imam? Saya tidak. Pakcik kata Imam Syafi'i. Maybe lah. Maybe. Ada satu bab dalam kitab Ar-Risalah ni bercakap tentang usul. Kitab bercakap tentang usul. Kitab besar. Di situ ada satu perkataan yang patut ditulis dengan tinta emas. Dakwah emas. Dan kata-kata ni patut, kalau adalah kalimah-kalimah kita nak gantung di rumah, saya rasa kalimah ni patut kita gantung. Tulis elok gantung. Imam Syafi'i kata dalam perkara mengamalkan apa yang Nabi buat dan tidak mengamalkan apa yang Nabi tak buat, di bawah tajuk tu apa dia kata? Dengan kita buat apa yang Nabi buat dan kita meninggalkan apa yang baginda tinggalkan, maka itulah bentuk ittiba' kita bagi kat dia. Ikut je lah makna ikut. Benda Nabi tak buat, kita tak sebab. Dan ini dalam urusan ibadat ni, benda Nabi buat, kita buat. Dia buat, kita buat. Dia tinggalkan, kita tinggalkan. Imam Syafi'i kata itulah ittiba'. Dan yang kedua dia kata apa dia? Dia buat, kita buat. Dia tak buat, kita tak buat. Itulah bentuk kita memberi penyucian kepada dia, bahawa dialah orang yang paling suci, yang patut kita ikut sedemikian rupa. Suci dia sampai peringkat apa? Dia tak buat, kita tak buat. Dia buat, kita buat. Kenapa? Yang meninggalkan itu insan yang paling suci, yang melaksanakan itu insan yang paling suci. Maka di dalamnya, dengan Nabi buat, kita buat. Dengan Nabi tak buat, kita tak buat, ada dua hal kita telah bagi. Apa dia? Ittiba' dan membenarkan kesucian yang Allah bagi pada dia. Bukan kan baru ni kan yang kita baca itu, Allah bersihkan akhlak dia, Allah sucikan. Laqad zakallah li nabiyina Muhammad, Allah telah sucikan dia. Allah suci apa? Pendengaran dia, hati dia, lagi apa? Jantung dia, mata dia, akhlak dia, kepribadian dia. Last sekali Tuhan cuci dia A to Z dalam ayat surah Qalam, wa innaka la'ala khuluqil azim. Total Allah bersihkan dia. Itulah bentuk. Ya, itulah bentuk dia. Maka kita bila kita kata tak apalah Nabi tak buat, seolah-olah kita tak bagi. Ya. Saya kata masa kita belajar bahasa Arab dulu, saya start belajar bahasa Arab dengan kamus Arab Munjid. Itu diperkenalkan, itulah kamus yang pertama Ustaz Allah perkenal kat saya, kamus Arab Munjid. Bagus kamus tu ikhwan, tebal, tapi dia kalimah dia tak banyak, dia tidak seperti Lisanul Arab banyak. Kita balik, kita duk belajar, kita start belajar dengan tikus tengok besi. Orang muda tahu ke tikus tengok besi apa? Mak pakcik muda? Pakcik dia tahu ke tikus tengok besi? Tak tahu juga.
Makna pakcik dia muda jugalah. Tikus tengok besi, dia tak tahu nak buat apa. Tikus ni pun ada dia punya masalah juga. Dia tengok besi, dia tak tahu nak buat apa. Dia gigit tak lepas. Dia kata besi tak sedap. Panggil tikus. Kita start dengan kamus Arab Munjid. Baik. Kalimah pertama kita buat rujuk kalimah huda. Huda ada di belakang. Huda ada di belakang. Huda lawan dia hadi. Ya. Huda ni maksud dia apa? Petunjuk kan? Melayu kata pertunjuk. Tapi untuk faham pertunjuk, apa maksud pertunjuk di situ? Pertunjuk, maka datang riwayat Muslim, wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Muhammad. Hidayah bahasa Arab daripada huda, plural dia hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan kami. Kita nak belajar secara literal ayat kan? Apa? Literal lah, I say literal. Bila kita belajar dalam kamus, apa makna huda? Kita kata sunnah. Sunnah itu tariqah. Sunnah itu tabi'ah. Sunnah itu adalah sirah. Betul? Lepas tu Muhammad, dia membawa pertunjuk. Dia membawa pertunjuk kepada sunnah. Betul? Petunjuk ni apa dia? Bila kita kata khairul hadi ataupun khairul huda, sebaik-baik pertunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dalam perkataan Arab, bila dia kata huda, dia merujuk kepada apa? Suluhan. Ada satu orang, hanya suluhan dia saja boleh membawa kita kepada petunjuk ilahi. So kalau nak kenal, nak pergi ke Tuhan, kena tanya dekat dia, jalan mana nak pakai. Dia saja, kerana torchlight itu hanya ada di tangan dia. Tuhan izin, hanya dia saja boleh. Suluh orang putih kata apa? Torch. Baru dia keluar light. Maka jadilah depan kita berapa tingkat the light. Semalam 500. Okay. Jadi Sunnah adalah cara hidup, perjalanan. Untuk ke sunnah, dia kena ada satu orang yang tunjuk kita, bimbingan step by step untuk sampai ke sunnah. Itu nama dia huda, hidayah. Kita step 1, kita step 2, nak pergi ke situ. Yang boleh bawa kita ke situ hanya Muhammad. Wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik orang yang boleh touch kamu sampai kepada petunjuk Tuhan hanya Muhammad. Ya. Kalau itu kita faham, dan itu lafaz hadis Muslim datang daripada Jabir, maka beranikah kita kata satu ibadat Nabi tak buat, itu bukan makna kita tak boleh buat. Ini bukan based on makan, minum, pakai apa, rumah. Ini di atas ibadat. Sebaik-baik orang yang boleh bimbing kita bawa ke Tuhan hanya Muhammad. Kita ni duk mengaji agama dia pun kita duk cari banyak ustaz. Dengar ustaz tu tak lekat, dengar ustaz ni tak lekat. Tiba-tiba dengar satu ustaz lekat, kita rasa dia boleh bimbing aku. Mesti ada seorang pembimbing. Kita tak boleh pakai semua ustaz punya cakap, sebab kita nanti tak tahu nak pergi ke mana. Pegang satu orang. Maka dalam orang-orang kita nak pegang penduduk bumi ni, peganglah Muhammad. Wa khairal hadi, sebaik-baik orang boleh bimbing kamu datang pada aku, orang itu hanyalah Muhammad. Maka sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad. Maka kita kata ihdina, Tuhan hidayahkan kami, ihdina as-siratal mustaqim. Kita kata Tuhan bimbinglah kami, peganglah tangan kami, bimbinglah kami pergi kepada jalan Muhammad, jalan yang lurus. Ingat tak tafsir kita sebelum Tuan Guru kita cuti, Ustaz Nan, dia bagi tahu pada kita,
Di antara makna ihdinas siratal mustaqim, Ibnu Katsir kata dalam tafsir dia, siratal mustaqim itu ialah Muhammad. Jadi ihdina siratal mustaqim, ihdina ila sirati Muhammad. Bimbinglah kami Tuhan pergi ke jalan Muhammad, kerana Muhammad adalah satu-satunya pembimbing boleh bawa kami pergi kepada Engkau. Pasal itu dalam surah Yusuf Tuhan suruh katakan apa? Ad'uni ilallah ala basirah. Aku menyuruh kamu kepada Allah dengan keterangan basirah, dengan wahyu. Bukan dengan takalluf ni, dengan bebanan pikir sendiri dah, dengan wahyu ilahi. Maka kerana itu seorang yang berilmu dikatakan dia akan kata wallahu a'lam pada bab yang dia tidak tahu. Ikhwan, saya nak kata sikit ikhwan dalam ini. Saya nak tertarik dengan perkataan Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Kalau buku kita ni, Riyadhus Salihin kita ni, antum cuba buka muka surat 195 jilid 2. 195 jilid 2. Kalau yang sama lah. Kalau yang tak sama, pergi kepada tajuk, dia kata fadilat majlis zikir. Fadilat majlis zikir kita dah baca dah. Dia selepas daripada tajuk berkenaan dengan zikir-zikir itu semua, dia ada buka bab fadilat majlis zikir. Kalau yang macam Pak Cip punya 195 betul tak? Kalau yang lain saya pergi kena ikut tajuk dia. Dia sebelum zikir pagi dan petang. Sebelum masuk bab zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang tu duduk di tajuk bawah, dia tajuk di atas. Dia selepas daripada doa bangkit tidur, yang ada bismikallahumma amut wa ahya. Saya tertarik ikhwan bila Ibn Hajar Asqalani dia kupas hadis ni, hadis yang kita dah baca dah. Hadis yang saya kata pada muka surat 195 tu, hadis tu hadis Abu Hurairah, betul? Di situ ada 4 hadis, betul? Bukan 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Hadis yang pertama tu panjang kan? Baik. Hadis tu kita tahu dah, hadis tu berkenaan dengan bila kita buat majlis ilmu, malaikat datang kan? Lepas tu malaikat akan bubar berjumpa Allah. Allah akan tanya kepada malaikat dia semua. Dia akan tanya kepada para malaikat semua. Dia kata, hampa ni mai daripada mana? Sedangkan dia sangat mengetahui. Pasal apa dia tanya lagu tu? Sebab Tuhan lihat malaikat yang turun ke bumi ni sampai buka sayap. Hang bertindan, masing-masing buka sayap macam duk lindung. Maka Tuhan dalam keadaan sangat mengetahui, dia tanya kepada malaikat dia. Dia kata, hampa mai daripada mana? Daripada mana hampa ni semua mai? Min aina ji'tum? Malaikat kata, ji'na min indi ibadika fil ardi. Kami datang daripada sisi hamba kamu di bumi. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, mereka puji engkau, berdoa. Sampai habislah. Saya rasa kita dah tahu dah kandungan hadis itu kan. Baik. Lepas tu Tuhan kata apa? Tuhan kata siapa yang masuk dalam majlis ilmu itu, dipanggil dengan majlis zikir itu, kesemuanya diampun dosa oleh Allah. Kesemuanya diampun dosa oleh Allah. Lepas tu malaikat tanya. Malaikat kata, Tuhan, bagaimana dengan fihim fulanun laisa minhum? Malaikat guna perkataan tu, laisa minhum. Dia bukan daripada seorang yang mengaji, tapi dia ada.
Malaikat kata innama jaa li hajatin. Dia mai tu di atas satu hajat, tapi bukan nak mengaji. Allah jawab dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Allah jawab, Allah kata humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Siapa yang duduk dalam majlis itu tidak akan dicelakakan mereka dengan mereka duduk di situ. Seolah-olah Tuhan kata kepada malaikat, hang jangan cakap pasal niat dia, aku tak mau tahu, tapi aku bagi keampunan pada dia. Dalam riwayat Muslim saja, malaikat kata, Rabbi fihim fulanun abdun khata'un innama marra fajalasu ma'ahum. Tadi riwayat Bukhari Muslim, ni Muslim saja. Tuhan bersama dengan orang yang belajar tu, ada satu hamba kamu yang cukup berdosa. Dia hanya lalu saja. Dia tak ada niat nak belajar. Dia duduk. Macam mana? Allah jawab, walahu ghafartu. Allah kata dia pun aku ampun. Subhanallah. Baik. Saya ambil hadis ni, saya tengok dalam Fathul Bari apa yang disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani. Sangat menarik. Ibnu Hajar kata, ikhwan, dia kata dalam hadis ni ada satu dua perkara yang penting, iaitu satu talabul ilmi, satu bukan talabul ilmi. Satu talabul ilmi yang daripada awal Allah ampun, lagi satu dia bukan penuntut ilmu. Malaikat sebut nama dia, baru Tuhan sebut dia diampun. Kalau malaikat tak bangkitkan kes tu, Tuhan tak masukkan dia dalam keampunan. Dan seolah-olah cara malaikat sebut tu, malaikat pun tahu dia tak masuk dalam keampunan yang pertama, sampai malaikat sebut nama dia. Dia ni macam mana? Tuhan kata dia pun dapat. Sepatutnya bila Tuhan kata semua tu aku ampun, malaikat tak ada tanyalah semua. Tapi malaikat kata ada riwayat tu kata ada fulan. Dia bukan nak mengaji. Dia macam mana? Dia duduk tak? Dia duduk, dia diampun. Ibnu Hajar Asqalani kata, di sini ada dua. Satu penuntut ilmu, satu lagi orang ni bukan penuntut ilmu. Dia mendapat keampunan kerana barakah penuntut ilmu. Andai kata dia saja duduk, Tuhan tak ampun dosa dia. Kenapa Tuhan ampun? Kerana ada barakah daripada siapa? Talabul ilmi. Subhanallah, ikhwan. Kemudian saya tengok Imam Hujatul Islam Al-Ghazali pula, dia tekan kenapa kita ni kena jadi talabul ilmi. Dia kata supaya kita dapat semua yang ada dalam hadis ni. Malaikat buka sayap, jaminan dosa kita diampun, terhindar daripada neraka. Tuhan tak akan bagi tekanan kecelakaan pada hidup kita. Kata Imam Ghazali, kerana itu kita perlu jadi penuntut ilmu, bukan orang yang menumpang barakah penuntut ilmu. Maka Ghazali buka bab, sama ada dalam Ihya ataupun dalam Bidayah dia buka bab apa dia? Bab satu, dia kata bab adab majlis ta'lim. Satu. Dua, adab talabul ilmi. Tiga, adab muallim. Tiga bab dia buka berdasarkan hadis ni. Kita kalau tanya saya kata siapa saya duduk dalam majlis ilmu, dia dapat lah. Rupanya dah. Nanti orang tanya kita kan, saya tengok ceramah dengan ini, tapi saya duduk di rumah, saya duduk tengok. Saya ni masuk tak dalam orang yang mengaji? Kita jawab seperti Ibnu Hajar jawab, dia mendapat barakah orang yang menuntut ilmu, iaitu barakah orang menuntut ilmu, kerana orang menuntut ilmu ni Tuhan nak pandang dan nak ampun dosa dia. Kalau tidak ada penuntut ilmu, dia tak akan dapat apa. Baik, saya saja nak tekan bab ni, ikhwan. Lepas tu saya tengok Al-Hafiz Imam Syaukani, dia kata apa? Dia kata orang yang duduk bersama-sama dengan talabul ilmi ni, penuntut ilmu,
dia sama-sama dikira dapat fadilat keampunan dosa, tetapi dia sekadar menumpang barakah mereka. Ya subhanallah ikhwan. Lain, penilaian Tuhan lain. Baik, tengok. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, bukan, kata Imam Al-Ghazali, satu, majlis ta'lim. Majlis ta'lim ni majlis ni, bukan majlis ni. Mana-mana majlis yang duduk baca Quran, baca tafsir, baca hadis dipanggil majlis ta'lim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia sebut. Saya tak sebut benda tu, saya rumus jadi 4 benda. Bila sebut majlis ta'lim, kita kena cuba bagi apa? Kita mesti bagi tahiyat kepada majlis ta'lim. Tahiyat maksud dia apa? Penghormatan. Kita punya respect. Tapi bukan kita buat-buat. Kita kena lahirkan daripada jiwa kita, supaya kita mendapat keampunan tadi. Apa dia? Satu, dia kata, kita bagi tahiyat kepada majlis ta'lim. Macam mana? Kita kena simpan maklumat dalam kepala kita, kelebihan majlis ta'lim ni sebesar mana yang ada dalam hadis-hadis sahih. Kita jangan tak tahu. Pergi mana? Saya pergi kuliah. Okey. Kita boleh bagi tahu ke orang, bukan isi kuliah. Kita tak boleh ingat isi kuliah, is okay. Tapi kita boleh bagi tahu. Hantar tak pasal apa aku pergi mengaji, walaupun aku tak ingat. Duduk dalam majlis mengaji ni mempunyai fadilat yang besar. Kita boleh bagi tahu, sama ada secara ringkas ataupun secara panjang. Itu pandai-pandai kita lah nak faham macam mana. Jangan kosong kepala kita, jangan kosong. Bila kosong, kita main majlis ta'lim, kita dianggap tidak respect majlis ta'lim. Dalam hadis yang saya kata muka surat 195 tadi, ada apa? Malaikat, hadiran malaikat. Lepas tu malaikat balik berbincang dengan Tuhan tentang kita. Semua hajat-hajat kita Tuhan bagi, dosa kita Tuhan ampun. Lepas tu hadis yang sambungan lagi di bawah tu disebut apa dia? Disebut Allah keliling kita dengan rahmat, Allah buat turun kepada kita dia punya sakinah, Allah sebut nama kita di sisi malaikat. Semua tu kita kena. Dalam majlis ta'lim dosa kita diampun, mak bapak kita diampun, dan dalam majlis ta'lim ada doa yang dikabulkan. Simpan. Itu nama dia tahiyat kita kepada majlis ta'lim. 1, 2. Tunjukkan tahiyat kita ketika kita ada dalam majlis ta'lim. Masa kita masuk majlis ta'lim, tunjuk kita punya tahiyat. Ya ikhwan, kita nak semayang, kita kena tunjuk tahiyat. Apa Quran kata? Ambillah perhiasan kamu ketika kamu nak pergi masjid. Tahiyat. Saya tengok syekh saya sendiri, yalah, kadang-kadang dia minum Pepsi dengan kita tepi jalan. Pepsi, Arab kata Pepsi, kita panggil Pepsi. Arab tak disebut P kan, Pepsi. Dia kata jom, kita kata, dia kata kita jom, hayya. Di mana? Pepsi. Duduk tepi jalan langgar. Balik-balik kena kecil manis. Pepsi. Dia biasa pakai serban, dia pakai jubah putih dia. Tapi bila dia masuk masjid, dia nak mengajar, dia akan ambil satu kod dia tebal itu, dia akan pakai dia punya imamah dia, serban dia. Kita kata syekh dia kata tak, dia kata tak. Allah suruh kita bagi tahiyat dengan ilmu, dengan majlis ta'lim dan dengan rumah dia. So kena bagi tahiyat, penghormatan pada Tuhan. Allah nak kita, bila kita pergi majlis ta'lim, kita bagi tahiyat. Kita masuk kita bagi tahiyat. Kalau di masjid, apa adab dia? Kalau bukan masjid, apa adab dia? Kita kena tahu. 2, 3. Bila kita duduk dalam majlis ta'lim, kita kena tahu ayat 204 surah Al-A'raf. Ayat 204 surah Al-A'raf. Saya tak mau baca ayat tu sebagai homework. Dalam ayat tu ada 2 perintah. Ada 2 perintah Tuhan. 4. Bila kita masuk dalam majlis ta'lim, benda apa kita kena jaga ikhwan? Kita kena jaga diri kita.
yang saya kata tadi muka surat 194 tu ada hadis daripada Waqid Al-Haris bin Auf. Dia cerita, dia kata kami duduk dengan Nabi, bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafar فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. Dia kata kami duduk dalam majlis dengan Nabi dalam masjid, manusia semua ada dengan Nabi. Tengah-tengah Nabi duduk mengajak, tiba-tiba masuk 3 orang main lambat. 2 daripada 3 tu masuk, seorang balik. Yang seorang ni fara'a furjatan fi halaqah fajalasa fiha. Mai 3, seorang balik, tinggal 2. Hak seorang ni dia masuk fara'a, dia tengok furjah di mana ada kosong, dia duduk. Fajalasa, dia duduk atas situ. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Seorang lagi dia tak duduk tak mana kosong, dia duduk tak mana paling jauh dengan Nabi. Tak mana paling jauh dia duduk. Wa amma thalithu fa adbara dhahibah. Lagi seorang balik. Bila majlis Nabi nak cakap point tu dah habis dah, Nabi berhenti sah. Nabi kata, ala ukhbirukum 'anil nafar ats-tsalatsa. Nabi kata, nak dengar tak riwayat cerita tentang riwayat kisah 3 orang? Nak dengar tak Nabi kata cerita tentang 3 orang? Nabi kata, amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allahu ilaihi wa amal akhar fastahya Allah minhu wa amal akhar fa'arada Allahu anhu. Nabi kata ada satu orang dia lari daripada Allah, Allah pun lari daripada dia. Siapa dia? Yang balik tu. Dia lari daripada Allah, Allah lari daripada dia. Seorang lagi dia malu pada Allah. Nabi kata fa'awahu ila Allah. Seorang Nabi kata dia dekat pada Allah, dia mai dekat pada Allah, Allah dekat dengan dia. Ni yang mana? Yang pergi duduk tang furjah tu, tempat kosong. Yang kedua Nabi kata seorang ni lagi dia malu pada Allah, Allah malu pada dia. Yang mana? Yang dia tengok ada tempat kosong, dia tak duduk, dia cari jauh sekali. Nabi kata dia malu, Allah malu kat dia. Nabi kata wa amal akhar, dan akhir Nabi kata fa'arada, dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling daripada dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Subhanallah. Imam Ghazali kata makna kita memberi penghormatan majlis ta'lim, jaga diri kita. Siapa yang hadir majlis ta'lim, dia akan seorang daripada 3 ini. Jadi diri kita penuntut ilmu, kita tahu nak duduk tang mana. Selesai. Yang kedua apa dia? Yang kedua dia tekan apa dia? Orang yang menyampaikan ilmu. Orang menyampaikan ilmu ni kita panggil apa? Muallim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ambil sepusing-pusing, saya ikat jadi 1, 2, 3. Apa dia? 1. Orang yang menyampaikan ilmu, dia kena sampaikan ilmu dengan ikhlas. Ayat tadi dah kata jangan minta upah, jangan apa, jalan. 2, jangan sorok ilmu dia. 3, sabar, jangan tinggal yang penuntut ilmu walau apa sikap mereka pada dia. Dia orang mengajar orang, dia kena sabar dengan perangai murid dia. Apa murid buat, sabar. Seperti mana Nabi tak lari walaupun orang buat kat dia macam 4, sampaikan ilmu dalam penuh kasih sayang. 5, berguil dengan penuntut ilmu. Seperti mana Nabi duduk dengan sahabat, kita mesra dengan penuntut ilmu, kita kena berguil dengan mereka. Itu siapa yang kena tahu? Orang yang menyampaikan ilmu. Yang terakhir kata Ghazali, muta'allim. Muta'allim maksudnya penuntut ilmu. Baik. 1, apa penuntut ilmu kena buat? Penuntut ilmu dia kena menuntut ilmu
dia nak menuntut ilmu ni ikhwan, pertama sekali dia kena bagi ada 6 benda dalam diri dia supaya dia jadi penuntut ilmu. Kan hadis tadi kata ada 2. Satu, penuntut ilmu dapat ganjaran majlis ilmu dan ilmu. Lagi satu, Tuhan tak panggil dia penuntut ilmu, dia menumpang barakah. Kita nak jadi penuntut ilmu, apa kita kena buat? 6 benda ni kena set kita. Satu apa dia? Zakaun. Bila sebut ilmu, kita kena datang dengan zakat, kecergasan, tak boleh mandom. So, betul. Kita baca dalam kita baca dalam fikih sunnah Syekh Sabit dalam bab sembahyang tahajud, adab sembahyang tahajud apa dia? Bangkit mengantuk, buat sesuatu bagi hilang mengantuk. Minum kopi, buat yoga, apakah zumba. Do something. Pasal kita nak menghadap Tuhan kan. Kan Sayyidina Ali dengan babal lagu tu baca Quliyah pun silap. Nabi kita satu orang yang sembahyang dalam Riyadhus Shalihin ada bab tahajud. Satu orang nak minta ampun, akhirnya dia laknat diri dia. Maka Nabi kita pergi tidur lah sembahyang apa macam ni. Nanti kita nak nota tak boleh. Kita terlepas pen. Itu kira. Baik. Apa dia? Zakaun. 2, harisun. Dia kena datang dengan sifat dia semangat. Harisun. Asal maksudnya tamak, gelojoh dengan ilmu. Dia kena main dengan jiwa dia memang nak ilmu. 3, mujtahidun, ijtihadun. Dia kena datang dengan kesungguhan dia. 4, dia kena datang dengan bulghah. Dia kena bawa bekal cukup. Bekal. Kalau kita hantar anak-anak kita pergi mengaji pondok universiti, bekal cara sana lah, duit bulanan yang tu. Tapi kita main center lagu ni, bekal kita lah. Bekal kita apa? Buku, pen. Begitulah. Bekal kena cukup. Yang 5 apa dia? Suhbatul ustaz. Jangan buat musuh dengan orang yang mengajar ilmu. Kena suhbah, kena kawan dengan dia. Yang ke-6, tuluz zaman. Kena ambil masa lama nak ambil ilmu ni. 6 benda ni fokus kita punya. Simpan siap-siap dalam kepala. 6 benda ni ikhwan, siapa yang kata ini ada dalam tulisan Imam Syafi'i, nama dia Diwan Asy-Syafi'i. 2, penuntut ilmu kena ada apa? Dia kena hormat ilmu dalam diri dia. 3, dia kena bersyukur dapat ilmu dan tunjuk syukur itu dengan lisan, perbuatan, akhlak, pakaian yang menghormati ilmu. Ya subhanallah. Kita dapat ilmu, kita hormat ilmu dalam diri kita, kita bersyukur dapat ilmu, kita kena tunjuk kesyukuran tu. Dengan apa? Dengan lisan, tindak tanduk kita, termasuk dia kata pakaian yang kita pakai masa mengaji. Saya duk heran dulu pakcik, pasal apalah Ghazali ni dia nak murid dia semua pakai putih, Imam Malik. Rupanya itu termasuk dalam peradaban talabul ilmi. Yes. Jadi kita pakai jubah putih. Kan? Imam Ghazali kata jubah hitam boleh pakai tak? Boleh kan? Tapi ada tak hari dia kata pakai jubah hitam jadi bid'ah? Ada. Pakai warna hitam pergi sembahyang Jumaat. Ghazali kata bid'ah punya orang. Nabi suruh pakai putih, dia pakai hitam. Pokoknya ada. Kita kena tunjuk simbol. 3, sentiasa ada di sisi rujukan ilmu. Benda-benda kita nak buat rujukan tu kena ada dengan kita. Kita baca Riyadhus Shalihin kan, nanti ada bab nak rujuk kan, kena ada dengan kita. Maknanya di dalam rumah kita ni kena ada library kita, buku kita mengaji tu kena tak satu tempat, senang kita nak ambil ni. Mai hari Isnin depan, oi buku aku mana oi? Dia pun tak tahu buku dia pergi mana. Lepas tu dia main majlis ilmu, dia nak Allah ampun dosa dia. See? Yang keempat, adab orang mengaji ni apa dia? Hafazan ilmu dia jangan lupa. Dia kena buat, jangan bagi lupa. Yang nota-nota dia tulis tu dia jangan bagi lupa. So apa dia nak buat? Dia kena duduk semak. Jangan simpan Isnin ni, Isnin depan baru pergi tengok.
Weh, saya kira ustaz tanya muka surat berapa? Telefon sana, WhatsApp sini. Last kali tersilap WhatsApp main ke ustaz. Mana tak kena maki? Pecahlah lubang. Kelima apa dia? Orang yang menuntut ilmu ni, sama-sama orang menuntut ilmu, dia kena berkasih sayang. Kerana itunya Allah sebut pada akhir daripada ayat surah Al-Fatah. Allah kata wa ma tengah baca surah Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, yang bersama dengan Muhammad itu Muhammad Rasulullah, yang bersama dengan Muhammad adalah orang yang tegas dengan orang kufar dan berkasih sayang sesama mereka. Ikhwatul iman, saya duk tengok, yalah saya pun, kita dah baca dah bab tu, tapi bila tengok lagi sekali, semak lagi sekali, bab tentang adab ni satu bab yang sangat diberi. Dalam bahasa orang putih kita kata apa? Bagi satu close attention satu. Dia fokus sungguh, dia bagi pendekanan sungguh. Dalam majmuk pula, saya buat nota dalam majmuk, Imam Nawawi sebut dalam majmuk, dia buka dua bab dalam muqaddimah majmuk jilid 1, bab adab ilmu, adab orang belajar dan adab alim ulama. Saya pergi kepada macam mana kita nak dapat ilmu, kata dia. Dia suruh buat dua benda. Satu, Nawawi kata, kalau kita nak dapat ilmu, pertama dia kata, kalau kita nak ilmu sungguh, kalau tak sungguh tak apa, itu hal kita lah. Nak ilmu sungguh, satu dia kata apa? Dia kata para salafus salih sebelum mereka nak pergi majlis ta'lim, mereka akan bersedekah. Tasaddaqa bisyai'in, mereka akan bersedekah untuk dapatkan ilmu. Nawawi kata, Al-Hafiz Ibnu Qayyim kata dalam dia kata sedekah terus bolehlah, tapi yang Nawawi kata sebelum mengaji, masa nak main ni nak habis dah, dapatlah juga banyak sikit lah, dapat juga sikit, bolehlah. Kata Imam Ibn Qayyim dalam Adab wa Dawa, setiap kali kita bersedekah, doa kita dekat dengan Tuhan. Doa kita dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kata Imam Nawawi, apa dia, orang soleh dulu, habis dia bersedekah, dia masuk ke majlis ta'lim, dia tengok muka guru dia nak mengajar, dia akan berdoa dengan satu doa yang menarik. Dalam doa tu minta dua benda. Apa dia? Dia akan minta, Tuhan, kau berkatilah ilmu aku, kau berkatilah ilmu yang kau bagi pada aku dengan perantaraan guru ini. Dan yang kedua, apa doa dia? Dia minta, Tuhan, kau tolong tutup aib guru ini daripada pandangan aku, kerana akan hilang berkat aku daripada dia kalau aku tahu aib dia. Dua ni kata Nawawi buat. Subhanallah. Kita tak boleh mengaji dengan orang yang kita tahu aib dia. Tak boleh mengaji, demi Allah tak boleh mengaji, hilang berkat. Pertama, sedekah. Alhamdulillah kita depan tu ada masuk atau di mana-mana saja. Yang kedua, bila kita tengok orang mengajar, kan kada ustaz di jalan kan, ustaz ni nak ceramah, kita jangan macam orang lain kagum dah, angkat tangan. Kita duduk dalam majlis ta'lim ni, doa makbul. Ya Allah, kau berilah berkat ilmu yang dia nak bagi ke aku, Tuhan. Kau jangan halang berkat tu, Tuhan. Yang kedua, kau tutupkanlah aib dia daripada aku lihat, kerana dengan aku tahu aib dia, hilang berkat ilmu aku daripada dia, ya Allah. Amin. Mengaji. Subhanallah. Dan ada lagi Nawawi sebut, saya tak boleh sebut, panjang sangat, saya akan sebut nanti sikit demi sikit. Yang saya nak kata, ikhwan, saya teruja, apa dia, selama ni
sama ada saya atau antum sekalipun, kita anggap siapa yang main majlis ilmu semua talabul ilmi. Betul tak? Betul. Tetapi ikhwan, para ulama kita kata apa? Tadi saya dapat daripada antum adab majlis taklim, kesimpulan dia, seorang mengajar tu macam mana, orang belajar macam mana. Tengok apa yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Dia kata apa? Dia kata semua adab-adab ni kalau dapat tiga tajuk dengan 3 adab, itu secara kita tangkap muat lah. Dia kata apa? Semua adab-adab ni kalau dijaga oleh satu orang, barulah dia dipanggil penuntut ilmu. Andai kata satu dia tidak jaga, dia dianggap orang mustami', dia mendengar sahaja, dia menumpang barakah penuntut ilmu, bukan dia talabul ilmi yang bila malaikat buka sayap, dia tak masuk dalam sayap tu, dia hanya dapat tempiah berkat depa. Pasal tu dalam hadis tu kata Allah ampun dosa depa, lepas tu malaikat keluarkan dia daripada tu. Malaikat kata dia ni masuk tak? Sepatutnya soalan tu tak timbul. Ibnu Hajar kata dengan itu menjadi dalil pada kita dia bukan penuntut ilmu. Pasal itu dalam hadis tu kata marra, dia lintah, dia nak pergi ke mana-mana, dia singgah. Dalam riwayat Bukhari Muslim kata apa? Dia ada hajat. Dia mungkin transit ke apa, saya tidak tahu. Tetapi malaikat keluarkan dia asin. Dia ni nak ampun ke tak? Dia dapat tak? Tuhan kata bagilah, kata dia sikit. Kenapa? Kerana berkat orang yang ramai itu. Ya subhanallah ikhwan. Allahu Akbar. Saya harap ikhwan, kita hari demi hari kita jadi termasuk dalam penuntut ilmu. Ya betul ikhwan. Kita ada buku, kita ada tulisan, qaidul ilma bil kitab, kita ikat dengan tulisan. Pasal itu dia antara sifat kedekut yang dibenarkan oleh agama ialah, katalah dalam majlis kita ni ada siapa infak buku 10, dia bagi ke kita dapat satu. Kita pusing-pusing belakang semua dah dapat, ada satu member kita tak dapat. Kita kata tak apa, saya bagi bahagian saya ke dia. Ghazali kata tindakan ini salah dan tak dibenarkan. Ini di antara benda yang wajib kedekut. Jangan pindahkan ilmu Tuhan bagi pada kita pada orang. Jangan. Nanti orang tu dapat manfaat talabul ilmi, kita tak dapat. Tapi kalau kita beli buku ni? Kalau kita beli okey. Kalau tak beli? Kalau tak beli, yang free pun bagi ke orang. Okay, kita ambil pemberian orang. Apa? Itu jariah dia. Kita buat jariah lain daripada kita bagi. Ada orang, saya tidak nafikan, ada orang berada, dia suka bagi buku ke orang. Di mana-mana baca kan, ada bagi buku. Saya pun pernah ada pengalaman, dia bagi duit dengan saya, suruh bagi buku. Saya beli bagi. Tapi saya tengok dia mai, dia tak bawa buku. Dia bagi ya, dia tak bawa buku. Buku yang lebih jadi macam ni lah, siapa nak main mengaji ambil, lepas tu tinggal balik. Dia tak ambil sudah. Maka ada kelebihan dia, tetap ada kelebihan dia. Nanti ada hadis lain, kelebihan orang yang menyara, orang yang mengaji ni, besar kelebihan dia. Tetapi dia tak dapat talabul ilmi itu punya kelebihan yang sangat mujarab. Subhanallah. Jadi An-Nawawi membuka bab ini, tidak ada takalluf di dalam agama. Selepas ni panjang umur sihat badan, kita masuk bab lain, haram meratap orang yang mati, tampak pipi, merobek-robek baju, mencabut atau cukur rambut kerana kematian, menjerit-jerit dengan perkataan yang tak baik sehubungan dengan adanya orang yang meninggal dunia. Dia datang, dan bab ni begitu rasanya banyak hadis, lebih kurang dalam 11 hadis. An-Nawawi akan cerita pada kita adab bila berlaku kematian, apa yang tak patut ada dalam rumah kematian itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwatul iman, secara dasarnya saya katakan
antum yang datang ke sini semuanya orang-orang yang beradab, jaga adab. Memang ada adab tu lah, alhamdulillah. Tapi kita tingkatlah hari demi saya cadangkan kita mai ada hari kita pakai putih. Isnin kita pakai putih pasal apa? Ini hari Nabi lahir, Nabi puasa, Nabi dapat wahyu. 12 Rabiul Awal tak payahlah pakai apa pun tak apa. Isnin orang puasa. Kebetulan pula kita baca hadis-hadis. Apa yang kita boleh kaut di badan kita ni dekat dengan Nabi, kita bagi dekat. Rupanya itu termasuk peradaban seorang penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.